Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma ba'd. Alhamdulillah, dengan rahmat dan ampunan dan bimbingan dari Allah, kita dapat berkumpul bersama pada malam ini dalam majlis ilmu. Jadi seperti biasa, insya-Allah kita akan sambung pembelajaran kita dalam kitab Fiqh Manhaji pada jilid yang pertama pada muka surat 117. Pada kita masih sambung dalam sejarah sembahyang disyariatkan. Dan kita dah masuk itu ta'arif sembahyang atau apa makna solat kan, kemudian apa makna sembahyang, kemudian hikmah sembahyang. Yang kita masuk sampai yang kelima dah, poin yang keempat. Kemudian hari ini kita masuk sejarah sembahyang disyariatkan pada muka surat 117. Dan ini ada sedikit sejarah yang berkaitan dengan asal usul agama lah, yang kita akan sentuh. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan sejarah sembahyang. Okay, kita tengok poin yang pertama kat sini. Sejarah sembahyang disyariatkan. Sembahyang merupakan ibadat yang telah disyariatkan oleh Allah semenjak zaman dahulu lagi. Sejak Nabi yang mana? Yang dahulu, yang kalau kita tengok dalam nas ada sebut, iaitu Quran, zaman Nabi apa yang disyariatkan sembahyang. Itu berbeza mengikut cara syariatnya. Dah ada dah sembahyang ni, tapi lepas pada tu setiap Nabi ada syariatnya tertentu. Cumanya dari setiap Rasul dan Nabi ini berubah syariatnya mengikut zaman, mengikut umatnya itu. Sembahyang merupakan ibadat yang telah disyariatkan oleh Allah semenjak zaman dahulu lagi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail kata, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Yang bermaksud dari surah Maryam ayat ke-55. Dan dia menyuruh ahlinya bersembahyang dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. Ini semenjak zaman Nabi Ismail alaihissalam, yang dibawa agama yang dipegang oleh Nabi Ibrahim, kemudian terus dia kepada Nabi Ismail, kemudian diteruskan sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah agama Nabi Ibrahim? Itu maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dalam Quran ada sebut, dan tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan tidaklah Ibrahim itu Nasrani, walakin kana hanifan. Dan Nabi Ibrahim ni adalah agama hanif, yang membawa pada jalan yang lurus. Itu kerana dalam bahasa Arab, kalau kita tengok balik agama-agama ni, semua yang Allah letakkan Rasul-Rasul ini membawa kepada tauhid. Yang bawa kepada yang mana? Yang menyeru umatnya agar tauhid kepada Tuhan. Semua berbeza dari segi bahasa sahaja. Bahasa dan nama agama itu dia berbeza. Jadi nanti saya akan kupaskan berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Kan ada beberapa, kan kita punya sekarang ni kita nak faham tentang macam mana tentang agama itu. Agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu adalah, kalau kita dalam nama kita bila kita terjemahkan dalam bahasa Arab, itu adalah Al-Islam. Islam kan. Cuma yang membezanya itu, yang beza dari segi namanya sahaja. Agama yang diturunkan pada Nabi Isa adalah agama Nasrani. Kemudian agama yang diturunkan pada Nabi Musa itu Yahuda. Ada nama yang dari kitab dalam bahasa Hebrew. Nama agama itu dalam bahasa Hebrew ataupun bahasa-bahasa Bani Israel. Cuma diterjemahkan agama itu, nama-nama agama itu nama-nama yang membawa pada jalan yang lurus. Itu kalau kita terjemahkan, kenapa tak nama Islam dulu? Kerana Islam ni datang dengan dalam bahasa Arab.
Bahasa Arab kata, bilanya tiba bahasa Arab, mukjizat yang turunnya dalam bahasa Arab itu Al-Quran. Bila mana? Bila kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya mukjizat yang pertama itu bermulanya dalam bahasa Arab. Maka semua agama itu terbatal dalam bahasa-bahasa yang lain sekalipun, dalam pegangan yang lain. Semua kena convert kepada Islam. Semua kena masuk kepada yang mana yang pegang dengan Yahudi, yang pegang dengan Nasrani, maka semua kena tukar pada Islam. Kerana zaman Nabi Muhammad ni, adapun agama Nasrani itu telah sesat. Wa qalatin nasara Masih ibnullah, dan berkata orang Nasrani ini adalah bahawasanya Masih itu Isa anak Tuhan, anak Allah. Wa qalatil yahud, dan berkata orang-orang Yahudi Uzair ibnullah. Uzair ini adalah khilaf. Ada sebahagian ulama mengatakan ianya adalah rasul, ada mengatakan ianya adalah wali Allah kan. Jadi Uzair adalah anak kepada Allah. Maka datang Islam, Allah mengiktirafkan dalam Quran, Allah sendiri mengatakan bahawa orang-orang Nasrani ini mengatakan bahawa Isa itu adalah anak Tuhan. Wa qalatin nasara Isa Masih wa qalatin nasara Isa ibnullah, Isa anak pada Allah. Yahudi pun kata macam tu juga. Dua ini kalau kita tengok dalam Quran. Maka bila datang Islam, terbatallah kedua-dua agama itu yang telah rata-ratanya telah menyeleweng. Ini saya akan terangkan lagi lah dalam kita akan ambil sumber daripada mufti, Jabatan Mufti. Ini saya akan terangkan hal yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Dia berkait rapat dengan kita punya ni lah, kita punya yang kita nak faham betul-betul dalam agama. Okey, ini saya terangkan dulu lah sebelum kita masuk dalam syariat ni. Yang mana kita tengok Nabi Ismail dah disyariatkan sembahyang dan laksanakan zakat mengikut syariatnya sendiri. Berarti kalau kita tengok apa yang dipegang, agama yang dipegang oleh Nabi Muhammad sebelum kerasulan ataupun kenabian Nabi, dan sebelum Isra' Mi'raj, sebelum disyariatkan sembahyang, sebelum datangnya Islam itu kan, agama yang dipegang oleh Nabi Muhammad itu adalah agama Hanifah. Itu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang kata, ya Allah kata, maka Ibrahim Yahudiyan, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu wala Nasraniyan, walakin kana Hanifah Muslimah, dan dia membawa pada agama yang lurus, Hanifah Muslimah, wa makana minal musyrikin, dan bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidaklah syirik pada Tuhan. Itu lepas tu Nabi Muhammad dia satu jalur yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail punya syariat bermula dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad dia semayang sebelum kerasulannya, sebelum datang Isra' Mi'raj itu, sebelumnya Nabi Muhammad itu naik ke langit, maka Nabi Muhammad semayang wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ini semayang pada pagi hari dan petang hari. Nah ini agama Nabi Muhammad itu jalur yang lain. Kemudian kita cerita tentang sedikitlah berkaitan dengan agama-agama yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ini saya sentuhkan sikit tentang Ashabul Kahfi ataupun agama yang dianuti oleh Nabi Musa kan. Semua membawa kepada tauhid kepada Tuhan yang satu. Cuma nama dari segi agama itu berbeza. Okey, kita tengok yang ini tentang apakah agama Ashabul Kahfi. Yang ini ada setengah masih lagi yang sama-sama, jadi saya terangkan mengikut kita punya wilayah mufti, Jabatan Mufti. Yang ini umum bawah mufti wilayah lah, tapi kita ambil yang bawah Jabatan Mufti Majlis Fatwa kan. Para ulama berbeza pandangan mengenai agama Ashabul Kahfi yang disebut dalam Al-Quran. Pandangan pertama mengatakan bahawa mereka adalah beragama Yahudi, kerana orang Yahudi di zaman Nabi SAW bertanya kepada baginda mengenai Ashabul Kahfi. Tidak mungkin Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW jika Ashabul Kahfi itu beragama Kristian. Nah, ini kata Nabi Muhammad kata yang apa dah? Yang mana orang Yahudi yang duduk di Madinah. Dia tak puas hati dengan kerasulan Nabi. Dia kata, kalau hang betul-betul rasul, cerita tentang Ashabul Kahfi. Dan kemudian Nabi Muhammad menangguh, kata, nanti tunggu wahyu datang baru aku menceritakannya. Selama seminggu lepas itu, tak silap Ustaz, kalau seminggu ataupun dekat sebulan, kemudian datanglah wahyu tentang cerita Suratul Kahfi. Suratul Kahfi yang cerita detail tentang Ashabul Kahfi.
Maka kat situlah orang Yahudi tahu bahawa itulah Rasulullah, tapi masih lagi tak beriman kerana kesombongan dan kebongkakan orang Yahudi ni, pengikut agama Yahudi ni. Maka itu dia bermula pada kenapa, macam mana kata cerita tentang Ashabul Kahfi itu. Jadi kalau tak diceritakan kan, cerita tentang Ashabul Kahfi lah ni kan, kalau tak diceritakan oleh Rasulullah, kalau ataupun tak ditanyakan oleh orang Yahudi, mana bermakna itu bukan kata kalau tak ditanyakan sudah pasti Ashabul Kahfi itu cerita tentang orang-orang yang penganutnya itu adalah daripada Nasara. Tapi kerana ditanyakan oleh orang Yahudi, mestilah cerita tentang Ashabul Kahfi itu terukil. Dia cerita dalam kitab-kitab yang dipegang oleh orang Yahudi, dan pendeta Yahudi bertanya sendiri pada Rasulullah tentang Ashabul Kahfi. Jadi sebahagian ulama mendakwa bahawa Ashabul Kahfi ini adalah beragama Yahudi kan, Yahudi. Kerana cerita itu soalan yang ditanya kepada Nabi itu sebelum soalan yang ditanyakan kepada Nabi itu oleh siapa? Oleh pendeta dari Yahudi. Maka sebagai ulama berpendapat bahawa Ashabul Kahfi itu adalah agama Yahudi kan, yang dipegang oleh Ashabul Kahfi. Jadi Yahudi yang macam mana yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam, kemudian dipegang oleh Ashabul Kahfi. Kalau kita tengok sirah dia banyaklah. Ashabul Kahfi ni orang yang mana yang nak ingin menyelamatkan dia punya iman dia daripada agama yang telah seleweng, ataupun yang dikatakan pada zaman itu raja kan, raja yang zalim kan, dia nak selamatkan diri daripada raja yang zalim. Jadi ini kita tahu cerita tentang Ashabul Kahfi. Kata tidak mungkin Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika Ashabul Kahfi itu beragama Kristian. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab Tafsir Ibn Kathir, telah disebutkan bahawa mereka mengikuti agama Nabi Isa yang merupakan anak kepada Maryam. Namun secara zahirnya mereka sebelum agama Nasrani. Kerana jika mereka mengikuti agama Nasrani, para pendeta Yahudi tidak akan memberi perhatian untuk memelihara kisah mereka kerana pemusuhan mereka dengan Nasrani. Ini dapat yang mana dari tafsir Ibn Katsir. Kadang manakala menurut Syekh Tahir Ibn Ashur kata, ini saya ambil sumber daripada mufti lah, daripada Majlis Fatwa kata, berkemungkinan agama Yahudi dan Nasrani mengetahui tentang satu kaum yang dikenali sebagai Ashabul Kahfi, dan mereka saling mendakwa bahawa kaum itu adalah dari kalangan orang yang soleh agama mereka. Ada satu lagi pandangan mengatakan bahawa dalam mana agama Nasrani pun cerita, dalam agama Yahudi pun cerita juga tentang Ashabul Kahfi ini. Ini salah satu pandangan kata. Walau bagaimanapun menurut kebanyakan ulama Ashabul Kahfi adalah beragama Nasrani. Ibn Jarir At-Tabari meriwayatkan perkataan Mujahid dan dengan katanya, syariat mereka itu Ashabul Kahfi adalah mengikut syariat Nabi Isa AS menurut sebilangan ulama salaf. Ini yang mana syariat yang diikuti oleh Ashabul Kahfi adalah mengikut syariat Nabi Isa AS, yang mana sebahagian daripada ulama salaf, ini antaranya para sahabat tabi'in, tabi'in. Okey, kita tengok asal usul perkataan Kristian. Yang ini ada cerita, ada berkaitan dengan sejarah syariat yang disyariatkan. Ini saya nak cerita, dia kait dengan kita nak faham tentang nama agama dan syariat dia. Kan? Macam mana syariat itu datang dalam keadaan yang berbeza dan apa yang dipegang oleh agama-agama dipegang oleh nabi-nabi yang terdahulu. Kata. Perkataan Kristian atau Kristian berasal dari bahasa Greek, yakni daripada bangsa Rom, iaitu daripada perkataan Christos atau Kristus, yang bermaksud, kita merujuk kepada maksud yang diurapi. Perkataan Kristus pula ialah merujuk kepada Jesus oleh penganut agama Kristian. Ini macam mana adanya timbulnya perkataan Kristian, ataupun kalau kita tengok pada asalnya itu Kristus kata, ialah merujuk kepada Jesus, iaitu Nabi Isa oleh penganut agama Kristian. Rentetan daripada itu wujudnya perkataan atau istilah Kris yang sama maksud dengan perkataan Al-Masih dalam bahasa Hebrew, yang mana ia merujuk kepada Rasul yang dipilih. Kris ataupun dalam bahasa Hebrew dia panggil Al-Masih, merujuk kepada Rasul yang dipilih, iaitu Isa alaihissalam.
Oleh yang demikian, istilah Kristian ini ialah merujuk kepada golongan atau penganut yang mengikut ajaran Yesus, kan? Istilah Kristian, kan? Kristian itu adalah merujuk kepada penganut yang mana yang menganut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu dikata Kristian. Yang ini kita tahu sejarahnya dululah. Selain itu, agama Kristian juga dikenali dengan agama Nasara, merupakan agama samawi yang mana ia dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Kristian ini merujuk kepada agama samawi, iaitu namanya Nasara juga, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam membawa agama itu dipanggil Nasara, yang mana yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, yang dibawa kepada Bani Israel supaya mengikut syariat serta mentauhidkan Allah. Asalnya agama Nasara ni adalah agama yang betul lah, yang Nabi sebawa, yang suruhnya Bani Israel ini tauhid kepada Tuhan. Itu. Setelah baginda Isa alaihissalam diangkat ke langit, agama Kristian telah diubah dan diseleweng daripada ajaran asalnya. Kemudian yang ni kalau kita tengok penjelasan tentang macam ni lah, saya cerita jalan ringkasnya. Nabi Isa ni, kitab yang dibawanya itu Injil. Dia meneruskan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Kemudian dia ceritanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel ni agama Islam lah itu. Dia panggil Yahudi. Masa tu dikata Yahuda, nama agama tu. Tapi agama tu mengajak tauhid kepada Tuhan. Kemudian Bani Israel ni semakin lama semakin sesat. Kemudian datangnya Nabi Isa dan meneruskan apa yang dibawa oleh Nabi Musa tadi. Itu agama apa yang dibawa oleh Nabi Isa tadi? Nasara. Agama yang dipanggil Nasara, yang mengajak tauhid kepada Tuhan. Siapa pengikut Nabi Isa ni? Bani Israel juga. Kemudian habis pada tu, kan Nabi Isa diangkat naik ke langit. Masa itulah berlaku penyelewengan agama. Start pada ada setengah, ada yang Ustaz Rajab dulu, ada yang Koronah di Jordan menceritakan masa dulu. Dia ceritakan ada kata 300 tahun selepas Nabi Isa diangkat naik, datanglah Saint Paul ni, dia cerita tentang yang masa itulah agama Nasrani dah diselewengkan. Dia tukarkan, convert dengan nama Kristian, yang mengajak kepada umat-umat kata menyembah kepada Isa alaihissalam. Itu bermula 300 tahun. Tapi ada dalam mufti, Jabatan Mufti mengatakan berpuluh tahun selepas diangkatnya Isa, Nabi Isa ke langit, maka penyelewengan itu berlaku setelah diangkatnya Nabi Isa dalam berpuluh tahun. Tapi kalau kita tengok dalam Adiam Koronah, setengah perbezaan perbandingan agama, ada yang kalau kita tengok lebih tepat itu ada mengatakan bahawa 300 tahun, kalau tak silap Ustaz, 300 tahun selepas kewafatan Nabi Isa, maka agama Nasrani itu dah diselewengkan menjadi Kristian. Masa itulah masuknya orang-orang Rom, Greek di sana. Macam mana kalau kita kata Ashabul Kahfi itu adalah yang asalnya agama Nasrani. Kalau kita tengok di Jordan, tempatnya yang lebih kuat itu di Jordan, di Amman. Masa perang yang hampir pada Rasulullah wafat dan Rasulullah tak sertai, dia panggil perang Mu'tah. Itu betul-betul dekat dengan city yang saya duduk lah, kan. Mu'tah ada Ma'rakatul Mu'tah. Kalau orang pergi umrah tu, dia pergi jalan ke Mu'tah tu. Memang dia punya padang sangat luas, padang. Masa tu kalau tak silap Ustaz, peperangan Mu'tah ni berlaku 3,000 orang Islam berlawan. Depa ni lawan siapa? Masa tu yang kata Khalid Walid, pedang Allah, yang mana dia buat strategi peperangan yang dia gunakan askar berkuda di hadapan, seolah-olah nampak macam orang ramai, kan. Ja'far Tayyar, itu bapa nak Nabi telah gugur. Abdullah Rawah dengan Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah, Zaid bin Sabit ke Harithah dan Zaid itu yang anak angkat, jadi anak angkat Nabi, tak silap Ustaz, bukan yang penulis Quran tu, anak angkat Nabi yang wafat, yang meninggal di dalam perang Mu'tah. Masa tu gabungan antara 100,000 orang Yahudi dengan 100,000 orang Rom. Jadi kalau kita tengok orang Rom ni macam mana cerita Troy,
Kalau orang tengok cerita orang putih, cerita Troy itu, yang dia punya dia pertahanan yang kuat macam Hercules tu, dia punya pakaian 100,000 kata 100 dengan 100,000 orang Yahudi ke 1 juta ke 2 juta, saya tak silap. Nanti saya tengok balik dalam fake sirah tu ada cerita, tapi saya tak ingat jumlah tu. 100,000 ke 1 juta, saya tak silap Ustaz, 100,000 200,000 ataupun 1 juta dia combine dengan 1 juta 2 juta. Tapi kalau 2 juta nanti kita tengok balik. Tu yang mana Ma'rakatul Mu'tah tu, peperangan Mu'tah, yang lawannya itu gabungan antara orang Rom dengan orang Yahudi. Kalau kita tengok masa sebelum peperangan itu berlaku di Jordan ni, asalnya kalau kita tengok memang tempat bangsa Rom yang memerintah sebelum tu. Lepas tu kalau kita tahu sejarah dia lama mana, wallahu alam, kan. Tapi kat sini kalau kita tengok pandangan yang lebih kuat mengatakan bahawa Ashabul Kahfi itu adalah dia adalah beragama Nasrani. Kalau kita tengok yang mana di Jordan tu sendiri, kalau yang siapa pernah sampai ke Jordan tu, dia tengoklah macam-macam seni bina yang dibina oleh bangsa-bangsa Rom dahulu, kan. Dia adanya gladius, adanya tempat-tempat tu, dan juga tempat yang Ashabul Kahfi duduk tu dekat-dekat kawasan yang sama juga itu. Jadi sini ada yang mana inilah kalau kita tengok yang lebih kuat, kan, lebih kuat pandangan mengatakan bahawa Ashabul Kahfi itu adalah beragama Nasrani, yang ketika itu negara tersebut, wilayah Syam itu, negara tersebut masa itu tak ada nama Syam lagi lah, diperintah oleh raja yang beragama Nasrani, tapi pemerintahan yang dilakukannya itu zalim, kan. Kalau ada dalam cerita Kahfi, Ashabul Kahfi ni, cerita surah Kahfi, dia menceritakan bahawa pemerintahan ketika itu zalim, yang mana yang diperintah oleh raja. Kemudian Ashabul Kahfi ini yang pegang pada agama Nasrani yang asal, Nasara yang asal, itu membawa tauhid kepada Tuhan. Dia masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan akidah dia. Itu yang zalim ni, yang mana kata pemerintah yang zalim ni, ada yang mengatakan bahawa ia mengajak kepada kesyirikan. Ada kata sebahagian ulama mengatakan bahawa ia membawa kepada kezaliman. Dua perkara, kezaliman ataupun kesyirikan. Maka Ashabul Kahfi ini menyelamatkan diri dia masuk ke dalam gua tersebut. Jadi yang ni kita kata apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu agama yang dipanggil Nasara. Cuma selepas pada kewafatan Nabi Isa, maka dia tukar menjadi agama itu dipanggil Kristian. Tapi ada lagi masih lagi ada orang kata atau Nabi Isa punya pengikut yang pegang pada agama Nabi Isa yang asal. Hanya yang sebahagiannya yang ada yang seleweng, yang ikut dengan Kristian tu, yang menyembah Isa, yang mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Ada yang pegang lagi, yang mana pegang pada agama yang asal itu, bahawa Nabi Isa itu adalah Rasul, dan berterusan sampai dia pegang sehingga zaman Rasulullah itu. Siapa dia dipanggil, siapa pendeta yang kita kata dia ulama ketika itu, sebelum kerasulan Nabi itu, Waraqah bin Naufal, pak belakang pada Siti Khadijah, yang pegang pada agama Nasara yang asal. Jadi inilah bila mana syariat Islam dan Nabi bawa kepada agama Islam, maka agama lain semua terbatal. Pasal itu dah Allah menyebutkan bahawa waqalatin nasara masih ibnullah, dan orang-orang Nasrani rata-ratanya mereka mengatakan bahawa Isa itu anak Allah. Waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Itu terbatal agama Yahudi dan Nasara. Semua dipaksa, ataupun semua termasuk musyrikin Mekah yang mereka kata kami pegang pada agama Nabi Ibrahim. Dalam masa yang sama mereka sembah berhala, dan Nabi paksa pada pembukaan kota Mekah Al-Hajjil Akbar, kan, sebanyak 170,000, kan, 170,000, kan, yang mana umat Islam untuk menunaikan Haji Akbar, dan Nabi paksa semua musyrikin Mekah untuk kembali kepada agama asal yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dan tidak ada berhala lagi, dan semua kena masuk pada agama Islam. Itu ini cerita tentang agama. Kalau kita nak tahu nama, memang kata ada setengah pandangan yang mana kita baca, yang kita tahu, walaupun nama agama tu berbeza, kan. Agama Yahudi ada Yahudi, kalau kita kitab Taurat, kan, Zabur. Kemudian Injil, agama Nasrani.
yang dibawa oleh nabi-nabi, tapi dalam masa yang sama yang mana dalam Quran mengatakan semua nabi-nabi ini walaupun dari segi nama agama itu berbeza, nabi-nabi ini membawa kepada tauhid kepada Tuhan. Atau bila kata wa nahnu lahu muslimun, Nabi kata kami ini semua, yang Allah kata dalam Quran bahawa kami semua ini membawa kepada Islam. Itu bila datangnya Nabi Muhammad, semua Allah menceritakan semuanya nabi-nabi yang terdahulu membawa tauhid kepada Tuhan. Jadi kita tahulah sebanyak sikit tentang sejarah dalam agama kita. Macam mana nama-nama, walaupun nama-nama agama itu berbeza, Yahudi, Nasrani, kemudian ada lagi kan macam-macam, ada nama-nama agama itu Hanifah, semuanya itu adalah Islam. Islam membawa tauhid kepada Tuhan. Itu dikata kita masuk dengan sejarah syariat, sembahyang disyariatkan. Jadi kita tengok dari wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Dan dia menyuruh ahlinya bersembahyang dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini sembahyang. Sembahyang pada bila? Pada subuh dan pada petang hari. Agama Nabi Ibrahim dan pengikutnya, pengikut Nabi Musa AS juga telah mengenali ibadat sembahyang. Allah telah berfirman di atas lisan lidah Nabi Isa AS, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah telah memerintahkan kepadaku dengan sembahyang dan zakat selama aku hidup. Dua perkara yang besar, solat berserta dengan zakat. Bermula semenjak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dah ada solat dan zakat, tapi mengikut syariat dia sendiri. Kemudian Nabi Isa juga macam tu. Ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, baginda SAW bersembahyang 2 rakaat setiap pagi, 2 rakaat pada pagi dan 2 rakaat di setiap petang. Setengah ulama berpendapat bahawa kedua-dua sembahyang inilah yang dimasukkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Mukmin ayat ke-55 yang berbunyi wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi, petang dan pagi. Ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebelum syariat sembahyang. Kemudian inilah yang dibawa Nabi sembahyang pada pagi hari dan petang hari. Jadi jelas tentang agama, macam mana syariat yang berbeza. Agama tu satu je, membawa tauhid pada Tuhan. Cuma nama dia yang berbeza. Nama Yahudi, Nasrani, Hanifah, Hanif dan sekali Islam kan. Nama berbeza, membawa pada tauhid pada Tuhan. Itu. Syariat dia pun berbeza juga. Syariat dia macam mana berbeza? Ada yang kena sembahyang pagi dan petang. Kalau kita ni kita tengok sejarah sembahyang kita. Sembahyang yang diwajibkan dalam kita punya kitab ni ceritanya pendek je. Nanti saya ambil satu sumber yang mana cerita tentang Isra wal Mi'raj. Isra yang mana dibawa Nabi ke Masjid Al-Aqsa, kemudian Mi'raj Nabi diangkat naik ke langit. Syariat sembahyang. Sembahyang ni sangat penting. Kalau kita tengok macam kita selalunya cerita tentang sembahyang di syariat ni mesti dia ada kait dengan Isra Mi'raj. Kenapa dia ada kait dengan Isra Mi'raj? Kerana itu dia punya syariat sembahyang ni sangat besar. Kalau macam kalau kita tengok Allah, kalau kita tengok dalam apa yang kita belajar selama ni dalam fiqh, bangunan kita yang dibina tinggi adalah semata-mata untuk sembahyang kan? Mana ada tempat lain yang kita buat besar, melainkan dalam keadaan kita untuk nak melaksanakan ibadat kan? Kita kena berwuduk dalam keadaan kita yang bersih betul-betul, dan kita suci daripada hadas kecil hadas besar. Kenapa? Kalau kita tengok berbalik pada cerita tentang Isra Mi'raj, sembahyang ni syariat dia tak sama dengan wahyu dengan syariat yang lain. Kalau syariat yang lain, malaikat datang menurunkan wahyu kan. Malaikat sendiri turun menurunkan wahyu kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyuruh apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita laksanakan. Tapi kalau sembahyang ni, dia punya beratnya, Nabi sendiri pergi jumpa dengan Tuhan, naik ke langit. Syariat itu tak datang dalam bentuk yang mana seperti Jibril bawa kepada Nabi, tapi ni Jibril bawa Nabi naik ke Sidratul Muntaha sendiri, sampai ke atas langit itu sendiri. Nabi
bertemu dengan Allah, kan? Kemudian Nabi nak minta tanya tentang syariat sembahyang itu, sehingga minta kurang. Itu salah satu syariat, kata sembahyang ni punya berat kerana Nabi sendiri bergerak menjumpa Tuhan. Bukan Tuhan datangkan wahyu melalui Jibril, tapi Jibril bawa sehingga ke Sidratul Muntaha itu, lapisan syurga yang Nabi naik gitu. Okey, kita tengok dia punya dalilnya. Sembahyang ini diwajibkan ke atas setiap muslim yang mukallaf, yang mana mukallaf akil baligh. Ini kita tahulah, akil orang yang berakal, bukan orang yang gila, kan? Ialah sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi kalau kita tengok dalam mazhab kita, wajib ni ada 5. Tapi kalau kita tengok dalam sembahyang dalam mazhab Hanafi, sembahyang wajib tu ada 6, kan? Ada 6 dia letak. Ada fardu itu 5 dan wajib itu 6. Termasuk sembahyang witir, itu wajib. Kalau meninggalkan witir dengan sengaja dalam mazhab Hanafi itu berdosa besar. Tapi kalau tinggal fardu, kafir. Itu beza dalam mazhab Hanafi. Kalau kita wajib dengan fardu dia sama, kecuali dalam bab haji saja, kan? Fardu haji dengan wajib haji. Kalau hal yang lain sama semua. 5 ni kalau kita tinggalkan dengan sengaja kerana malas, ini ditinggal ni kerana sebab-sebab mengikut etikad dia lah. Boleh jadi kafir tinggal, boleh jadi dosa besar itu. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi mengatakan tinggal yang fardu itu kufur tu, kan? Kalau tinggal yang wajib itu witir, sembahyang wajib itu, tinggal yang wajib berdosa besar. Dan dalam mazhab kita kelima-lima ni sama, ada wajib, tinggal sama ada kafir ataupun berdosa besar atas kita punya itikad kita. Sekali kita tengok apa yang dikatakan itu itikad. Kelima-lima sembahyang ini disyariatkan oleh Allah ketika Nabi SAW diisrakan ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit, wal mi'raj, ini ke langit, kan? Allah SWT telah mewajibkan ke atas Nabi-Nya SAW dan seluruh orang-orang Islam dengan 50 waktu sembahyang sehari semalam. Tinggal ikut berat lah kita 50 waktu pada asalnya. Kemudian Allah SWT meringankannya kepada 5 waktu. 5 waktu ini hanya dari segi menunaikannya, tapi pahalanya tetap seolah-olah 50 waktu. Maksudnya kita tunaikan 5 waktu ni sama dengan 50 waktu yang apa sembahyang ini disyariatkan pada asalnya itu. Terdapat di dalam hadis Isra dan Mi'raj sebagai yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Ada hadis ni agak panjang lah Ustaz baca dia punya maksud. Jadi kemudian diwajibkan ke atas aku, Rasulullah SAW bersabda, kemudian diwajibkan ke atas aku 50 kali solat setiap waktu. Maka aku kembali dan melepasi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, apa yang telah diperintahkan terhadap engkau? Nabi Muhammad SAW menjawab, aku diperintahkan dengan 50 kali solat pada setiap hari. Kata Nabi Musa, sesungguhnya umat engkau tidak akan mampu untuk melakukan 50 kali solat pada setiap hari. Aku telah cuba pada orang sebelum engkau, dan aku telah cuba dengan semaksimum mungkin pada Bani Israel. 50 kata pada asalnya. Dan Nabi Musa telah cuba semaksimum yang mungkin pada Bani Israel, kata, tapi tak lepas juga. Kembalilah semula kepada Allah dan minta keringanan daripadanya untuk umatmu, kata Nabi SAW. Maka aku kembali, lalu Allah kurangkan 10 daripada jumlah yang diberikan. Nabi Muhammad SAW menyebut, lalu aku kembali kepada Musa dan baginda sebut perkara yang sama, minta kurang lagi. Lalu aku kembali kepada Allah dan dia mengurangkan 10 lagi. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa dan baginda menyebutkan lagi perkara yang sama, kurang lagi 10 lagi. Lalu aku kembali lagi kepada Allah dan dia mengurangkan lagi 10. Aku kembali kepada Musa dan baginda menyebutkan perkara yang sama. Lalu aku kembali semula kepada Allah dan aku diperintahkan dengan 10 kali solat setiap hari. Last kali 10, kan? Aku kembali lagi
Dan Nabi Musa menyebut perkara yang sama. Aku kembali menemui Allah dan aku diperintahkan dengan solat 5 kali pada setiap hari. Maka aku kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, engkau diperintahkan dengan apa? Kata Nabi Muhammad SAW, aku diperintahkan dengan solat 5 kali setiap hari. Nabi Musa berkata, sesungguhnya umat engkau tidak akan mampu untuk melakukan 5 kali solat setiap hari. Aku telah cuba pada orang sebelum engkau dan aku telah cuba untuk melakukannya pada Bani Israel semaksimum mungkin. Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan daripadanya untuk umatku, untuk umatmu. Nabi SAW bersabda, aku telah minta sehingga aku menjadi malu untuk meminta kurang, akan tetapi aku redha dan aku berserah. Apabila aku berlalu, ada suara yang menyuruh, aku telah jalankan kewajipanku dan aku telah kurangkan bebanan hamba-Ku. Ini Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, aku telah jalankan kewajipanku dan aku telah kurangkan beban hamba-Ku. Ini yang last sekali kita Nabi nak minta untuk umat tu. Pada Nabi tak ada masalah lah, kan, untuk sembahyang. Kata Allah abang macam itu, tapi kerana ingat kita, jadi itu pun masih malas lagi nak sembahyang. Kalau kita tengok persen yang datang ke masjid ataupun yang datang ke masjid lah pada hari Jumaat dengan qaryah kita yang ada berapa ramai, kan, ini yang sembahyang jemaah lah, mana sembahyang secara individu. Kalau nak tahu sembahyang seorang-seorang ni lah, kan, dia sembahyang ke tak, kita tengok Jumaat cukup lah. Kalau dia tak main Jumaat tu, kita dia tak sembahyang lah tu. Kalau tak sembahyang fardu, sembahyang Jumaat tak main sembahyang fardu lagi lah, kan. Itu kata berapa persen, berapa orang lelaki yang ada dalam qaryah kita yang balik pada akil, kemudian berapa ramai yang datang. Kita boleh nanti kita buat bancian lah. Itu kalau setengah tu kalau hari kerja tak boleh lah, hari cuti. Hari cuti yang rata-ratanya kita semua duduk kat qaryah kita sendiri, kita duduk rumah kita sendiri, kan. Jadi ramai. Kalau kita tengok kajian yang mana pensyarah buat, kan, kajian berapa persen yang sembahyang, kan, dalam mana 100 orang hanya 10 orang, 100 orang hanya 10 orang yang betul-betul sembahyang. Ada pun kalau 20 orang, 10 orang tu lagi belum tentu sembahyang penuh, ataupun kata jadi ada kajian dibuat, kata dalam 100 orang 10 orang yang betul-betul sembahyang dah. Kata yang 20% kalau ikut 10 yang betul-betul sembahyang, 10 lagi maknanya mereka banyak sembahyang yang celah-celup lah. Ada yang buat, ada yang tak buat. Maknanya terlalu lemah lah kita punya ni, kan, kita punya umat akhir zaman ni, yang mana yang melaksanakan sembahyang itu, kita tak ramai dan ambil ringan dalam hal yang berkaitan dengan sembahyang. Kita tengok seterusnya. Menurut pendapat yang sahih, peristiwa Isra' berlaku 18 bulan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dengan demikian sembahyang 5 waktu yang diwajibkan itu telah memasukkan sembahyang 2 rakaat pada waktu pagi dan petang. Kayak ni kata pada Isra' 18 bulan sebelum hijrah Nabi, 18 bulan sebelum hijrahnya Nabi di Madinah, maka datanglah syariat sembahyang itu 5 waktu, itu diwajibkan dan telah memasukkan 2 rakaat pada waktu pagi dan petang. Ada sebelum masuk dalam 18 bulan, dalam setahun 2 bulan, kan, selama Rasulullah di Mekah, yang Nabi dakwah ramai masuk, kan, orang-orang masuk ke dalam agama Islam, sahabat-sahabat semua, para sahabat, mereka sembahyang macam mana? Sembahyang pada pagi dan petang, apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, kata. Dalil sembahyang disyariatkan, kata, telah sabit daripada dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyebut tentang kewajipan sembahyang, kata. Di antara dalil-dalil daripada Al-Quran ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Rum ayat 17 dan 18. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyyan wa hina tudhhirun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu subuh. Dalam surah Ar-Rum.
Dan baginya segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan waktu zuhur. Ibnu Abbas berkata, maksud di petang hari ialah sembahyang maghrib dan isyak, yang pada petang hari pada awal ayat tu. Waktu subuh ialah sembahyang subuh. Petang hari yang kedua, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyya wa hina tudhhirun, kata. Ini cerita tentang petang hari yang keduanya ialah sembahyang asar, dan tudhhirun ini adalah waktu zuhur, ialah sembahyang zuhur. Dalil-dalil syariat sembahyang banyaklah, jadi kita tengok dalam Quran. Yang kedua, firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Di antara dalil-dalil daripada hadis ialah, yang pertama, hadis berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'raj sebagaimana yang telah disebutkan. Dalil yang kita baca tadi yang panjang tu. Jadi antara dalil hadislah. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman, lalu bersabda kepadanya, serulah mereka kepada pengakuan bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan bahawasanya aku adalah Muhammad utusan Allah. Sekiranya mereka mentaati perkara tersebut, maka ajarkanlah kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka sembahyang 5 waktu sehari semalam. Seterusnya, ketiga, jawapan Rasulullah SAW kepada seorang Arab Badawi. Arab Badui yang bertanya baginda mengenai kewajipan menunaikan sembahyang dengan sabdanya, 5 waktu sembahyang sehari semalam. Si Badui itu bertanya lagi, adakah diwajibkan ke atasku selain itu? Arab Badawi tanya lagi pada Rasulullah, ada tak lagi sembahyang yang wajib? Yang Nabi kata 5 waktu itu saja kan. Lepas tu, ada tak lagi yang wajib ke atasku? Jawab baginda, tidak, kecuali jika kamu ingin melakukan yang disunatkan. Kecuali yang lain itu adalah sembahyang sunat. Itu makna 5 waktu itulah yang dia berkata khamsu salawatin fil yaum wal lailah kata. Okey, jadi tentang dalil sembahyang itu jelaslah. Kemudian mana insya-Allah kita masuk pada minggu akan datang, kedudukan sembahyang ini. Kedudukan sembahyang, kemudian hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Hari kita akan terus dengan tentang sembahyang, waktu sembahyang yang wajib, ada zuhur, subuh, kemudian bacaan. Kita masuk waktu-waktu yang dimakruhkan sembahyang. Insya-Allah kita masuk pada minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughatil arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.